Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, wa ila awliya'illahi salihin min masyariqil ardi wa magharibiha, aynama kanu wa aynama hallat arwahuhum, khususan maulana al-imam Sayyidul Salih Ja'fari radhiyallahu anhum ajma'in. مسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhhibi lin-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuk. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اجبر انكسارنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Jino, Kak Lima, Puan Rubaitah, Kak Yati ya, yang masuk awal Kak Kam, dan yang memberi salam, kita jawab salam tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Razia ya, dan semualah yang akan muncul sebentar lagi. Nabahan bagus ya, sentiasa awal. Kak Rubayah ni siapa? Fahmi ke? Okey, alhamdulillah. Ya Datuk, Kak Muhaida, terima kasih tidak pagi join kelas. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan kita semualah. Pagi ni kita akan habiskan nota yang siri yang ketiga itulah, yang agak panjang, yang disusun oleh Syekhuna Sayyidil Imam Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, ayat 17 hingga 27 kan. Jadi masa hari kompak dulu saya ingat kita dah baca 17 hingga 21 ya tuan-tuan, ataupun sebenarnya ayat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panjang kan, dia sekalikan nota tu, makna ayat 9 ya, 9 hingga 27. Maknanya sesi yang pertama kita dah settle 9 hingga 15. Lepas tu yang semalam kita baca 16 hingga 21 kan. Hari ni kita sambung selesaikan 22 sampai 27 InsyaAllah hari ni ayat 22 hingga ayat 27 tuan-tuan ya. Jadi insyaAllah dah bersedia dengan wuduk, dengan mushaf. Kalaupun tuan-tuan tak ada tafsir, gunakan terjemahan lah, terjemahan Quran itu boleh juga merujuk. Okey, kita akan baca terlebih dahulu. Anak-anak, pelajar-pelajar matas, mohon cergas masuk. Kita akan mulakan ayat, baca dulu sama-sama ayat 22 hingga ayat 27 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, saya rujuk dulu terjemahan ayat 22. Ya, ayat 22. Dan ketika orang-orang mukmin melihat tuan-tuan golongan yang bersekutu itu, tentera bersekutu itu, Ahzab, orang mukmin kata apa? Ya, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Orang mukmin kata apa? Ya, dia kata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Demikian itu menambahkan iman dan keislaman mereka. Ini kenyataan sahabat. Orang munafik cabut lagi, tapi sahabat kekal dalam medan pertempuran perjuangan bersama Nabi SAW. Ya, dia yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Nabi. Ayat 23. Di antara orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, dan di antara mereka pula ada yang menunggu giliran bila nak syahid. Ada yang syahid awal, ada yang tak syahid pada peperangan tersebut, next menanti peperangan yang berikut untuk gugur di medan perjuangan. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Okey, tak sama macam orang munafik, orang kafir, ya. Semoga Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu kerana kebenarannya. Maka yang benar Allah akan balas dengan syurga. Sebaliknya, tuan-tuan, Allah akan azab orang munafik. Ya, yang munafik Allah Alhamdulillah. Yang munafik Allah akan azab. Ya, itu kalau Allah kehendak. Ya, Allah nak azab pun boleh, Allah nak ampun pun boleh. Itu tertakluk kepada kuasa Allah Taala, tuan-tuan. Ya, kehendak Allah Taala yang tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa. Allah yang akan azab orang munafik jika dia kehendaki, atau mungkin ada yang sebab bertaubat, Allah terima taubat mereka sebelum mati, tuan-tuan. Sesungguhnya Allah tu Ghafurar Rahima. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, pengampun, penyayang. Ayat 25, tuan-tuan. Ini cerita Bani Quraizah. Okay, 25, 26, 27 ni cerita pasal Bani Quraizah, Yahudi, tuan-tuan, iaitu, dan Allah menghalau, ya, Allah menghalau orang kafir yang penuh dengan kejengkelan itu, kerana mereka juga tidak mendapat apa-apa keuntungan sekalipun. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong menghindarkan orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan ayat 26, Allah menurunkan, ya, orang-orang ahli kitab di kalangan Bani Quraizah yang membantu mereka, yakni dia join sekali, bersekutu, dia bergabung dengan tentera kafir, kufar, tuan-tuan. Dan Allah turunkan Bani Quraizah ini, ya, daripada benteng mereka. Kalimah sayasihim, Allah turunkan daripada benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati Bani Quraizah, orang Yahudi ni. Ya, sebahagian orang Yahudi dibunuh, sebahagian lagi ditawan, tuan-tuan. Dan ayat terakhir, dan
Akhirnya orang Yahudi ni tuan-tuan, ya, nasib mereka kenapa? Kerana melanggar janji, ya, mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, maka diwariskan kepada umat Islam tanah-tanah orang Yahudi, rumah-rumah mereka, harta benda mereka, dan begitu juga tanah yang belum dipijak, yang belum diteroka pun akan dikembalikan, akan diberikan kepada umat Islam. Dan Allah Ta'ala itu Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang dah masuk, ya, yang bersama pagi ini, dan sentiasa kekal untuk khatam bersama insya-Allah tafsir suratul Ahzab yang kita gunakan silibus kita daripada kitab Syekhuna Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala dalam kitab Tafsirul Murid, Tafsir Al-Munir. Okey tuan-tuan, saya nak teruskan kepada kupasan dan tafsiran. Kita boleh tengok pada halaman, kalau yang Melayunya 295 saya rasa, ya. Yang Arab 274. Okey, tuan-tuan. Di bawah tajuk, poin dia ialah apakah pendirian orang mukmin, mauqif. Apakah akidah pegangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka Allah turunkan firman setelah kita bincang semalam tentang ragam orang munafik. Maka Allah turunkan pula bagaimana pendirian akidah orang mukmin. Allah terangkan, ya, orang mukmin dia tengok pakatan musuh itu, Ahzab itu, kita kena ingat Ahzab itu dia munafikin, Abu Sufyan, tuan-tuan, musyrikin, orang kafir musyrik, Abu Sufyan, kemudian geng munafikin, kemudian geng Bani Quraizah. Tiga ni bergabunglah tuan-tuan, ya, secara umum tiga kan. Maka orang mukmin, tuan-tuan, dia tengok serangan musuh itu, gabungan yang belah-belah ribu tu, tuan-tuan, mereka akan kata hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Kan, apa yang bertambah tuan-tuan, mereka yakin dengan janji Allah yang kita sebut semalam. Nabi cangkul 3 kali, koreh orang tak boleh cangkul. Nabi yang menggali parit itu, 1 sampai ke Rum, cangkul yang kedua sampai ke Farsi. Cangkul yang pertama tadi Farsi, Kisra, yang kedua Rom, yang ketiga Turki dan Habsyah, kan. Itu maknanya kerajaan Islam, empire Islam akan berkembang sampai ke sana tuan-tuan. Maka kalau kita tengok orang Islam, dia confident, dia tahu Nabi itu takkan bongak macam orang lain. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu tidak akan mungkir janji. Ini pendirian kita sebagai seorang mukmin. Tuan-tuan, dia tengok, maka apa yang bertambah? Yang bertambah bagi orang Islam itu ialah iman dan Islam. Iman maknanya dia akan tahu ini membenarkan janji Allah. Islam apa tuan-tuan? Maknanya tunduk. Mereka akan terus tunduk, akan terus patuh. Islam itu inqiyad, patuh, tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab kata Syekhuna, kata Syekh Wahbah di sini, jihad itu satu taklif. Jihad ni satu kewajipan. Orang Islam mesti bersedia untuk berperang. Kan, bagus jugalah negara-negara yang dia wajibkan setahun tuan-tuan untuk melatih pegang senjata ni, bagus juga. Macam Mesir dia wajib setahun sebelum kerja, sebelum masuk universiti, masuk tentera setahun. Pandailah pegang senjata dulu. Saya ingat ke 5-6 tahun lepas kita ada PLKN ke apa, latihan ketenteraan semua tu kan. Ada sikit sebanyak yang elok lah benda tu. Saya tak cerita lah tentang baju dobi ke apa tu, tak. Saya cerita ada 1-2 sudut yang bagus, ya tuan-tuan. Sebab apa? Istiadat, persediaan untuk ke medan juang, peperangan. Sebab ia satu taklif, satu kewajipan berjihad ni tuan-tuan, ya. Satu kewajipan, dan mengabaikan kewajipan jihad ni satu dosa, satu maksiat. Tuan-tuan, maka itu merupakan satu gesaan, satu saranan Quran, kita kena bersedia untuk berjihad lah. Okey, jihad apa pagi-pagi ni? Baca Quran, jihad. Ni kan kita nak bagi sanad amalan ya Al-Latif kan sebentar lagi insya-Allah tuan-tuan, penutup kelas nanti, ya. Baik tuan-tuan, jadi ayat ini, ayat 20 berapa ni, 22 21. Ayat ini tuan-tuan, dia berkait dengan 22 ni, dia berkait dengan suratul Baqarah, berkait dengan suratul Ankabut. Ada 2 surah yang mempunyai kaitan, ya. Antaranya jangan kamu ingat kamu ni nak masuk syurga senang-senang free je. Syurga ni tuan-tuan perjuangan, syurga ni jihad, syurga ni mujahadah, kan. Jangan ingat senang-senang je
Sebab kamu akan diujilah sedikit ujian, penyakit, kelaparan, kesedihan. Ini ujian. Kalau lepas ujian ni, layaklah kita masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau tak adalah. Kan, tuan-tuan kan? Jadi maknanya kita tak diberikan sekadar cerita, aku beriman, masuk dalam status Facebook, cerita dalam FB, cerita, burak boleh lah tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita mesti melepasi sesi ujian. Tapisan itu yang membenarkan kita ni beriman ataupun tidak. Kita belum lagi diuji perang tuan-tuan. Kita belum jadi macam Palestin. Iman kita ialah bangun subuh. Ujian kita tuan-tuan nak selesaikan puasa 6. Tahun ni agak puasa 16 pun boleh ni. Sebab tak boleh keluar nak raya apa benda kan. Kita menghadap kuih raya hadap kita. Puasa 16 pun boleh. Tuan-tuan ya. Jadi maknanya alhamdulillah usahakan untuk bermujahadah tuan-tuan. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, Nabi bersabda kepada sahabat, okey, nanti kumpulan musuh Ahzab, tentera bersekutu ni akan datang kepada kalian dalam 9 ataupun 10 hari mereka akan kekepung kita. Tapi ingat kata Nabi SAW, kemenangan tetap berpihak kepada kita orang Islam yang beriman, yang sabar, yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Nabi SAW, maka dia akan menang tuan-tuan. Ini berdasarkan ayat ini, apa pengajaran dia? Wajib kita yakin dengan janji Allah. Wajib tuan-tuan kita yakin dengan janji Nabi SAW. Ini prinsip sahabat. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang bertambah apa? Iman. Yang bertambah apa? Islam tuan-tuan. Maknanya daripada ayat ni tuan-tuan, dalil bahawa iman kita ni bertambah dan berkurang. Macam mana bertambah? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi iman kita ni kena disuburkan. Nak suburkan iman macam mana? Kena beramal. Okay tuan-tuan Tayyib. Selesai tuan-tuan, kita pindah ayat berikutnya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Saya ingat ayat ni tuan-tuan, saya dengar dulu, saya Senawi 1 di Ma'had. Kita orang dulu ada nasyid. Masa ni saya ingat Ustaz Farid Samad lah, dia punya qari dia. Dia baca ayat ni tuan-tuan, cerita tentang jihad di Al-Aqsa. Tuan-tuan pelajar Ma'had dulu dah. Cerita memang ada dua kumpulan sahabat. Ada yang memang akan meneruskan nazar mereka, mewakafkan diri mereka untuk Islam. Mempertahankan Nabi SAW. Ini sekumpulan tuan-tuan. Mereka perang, mereka tak jadi macam orang munafik yang cabut lagi, yang bagi macam-macam alasan tuan-tuan. Mereka merindui syahid. Ini kumpulan yang pertama tuan-tuan ini sahabat yang pertama. Memang mereka benar, dia cakap, dia buat. Tapi tuan-tuan, yang kedua pula tuan-tuan, wa minhum man yantazir, menanti-nanti bila pula giliran aku nak syahid ni, pergi perang, menang dan tak ada cedera, balik sambung lagi, tunggu lagi bila lagi semboyan jihad, bila lagi Nabi nak panggil. Mereka menanti bila mereka akan syahid tuan-tuan. Tuan-tuan ini dia stand para sahabat radhiyallahu anhum yang iman dan Islam mereka sentiasa bertambah tuan-tuan. Maka sebenarnya ayat ini turun kepada Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an. Tuan-tuan, pak saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik. Tuan-tuan dan saya terlepas pandang tadi, sepatutnya mula-mula tadi kita boleh baca sedikit tentang sebab turun ayat, sebab nuzul ayat itu. Kalau tuan-tuan ingat, masa kelas pertama dulu kita dah baca, pertama dan kedua kita dah baca tentang sebab turun ayat 9 dan ayat 12. Betul kan? Ayat 22 23 ni hari inilah kita baca. Kalau ikut saya 262 bahasa Melayu apa Ustazah? Sebab turun ayat sebelum munasabah. Okey, awal dia lepas mufradat. Ayat 23 muka surat apa dia punya ni? Dia punya sebab turun. 284 tuan-tuan kalau nak rujuk nanti, rujuk pada halaman 284. Muka surat 284. Okey. Jadi ayat ini tuan-tuan turun kepada siapa? Sahabat yang bernama Anas bin Nadar. Biasa kita dengar nama Anas bin Malik tak? Anas bin Malik tu anak saudara dia.
Kalau Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i lah, mazhab Maliki kan tuan-tuan. Jadi cerita dia ada beberapa riwayat yang didatangkan di sini, antaranya dikatanya masa perang Badar Anas bin Nadar tak hadir. Dia tak bersama ketika perang Badar, tuan-tuan. Okey, baik. Masa perang Uhud kan kita tahu Islam kalah. Maka kata Anas bin Nadar radhiyallahu an, kalau Allah bagi aku peluang untuk aku masuk terlibat ya dalam peperangan tuan-tuan dalam peperangan apa ni tuan-tuan, perang Uhud, maka aku akan buat sebaik mungkin. Aku akan buktikan apa yang aku ni orang yang benar dalam iman aku. Ini perkataan Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an. Dan ketika dia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ini sahabat besar juga tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad, dan kata Sayyidina Anas, aku dah menghidu bau syurga. Aku dah nampak syurga. Aku nak pergi jihad. Maka tuan-tuan, ketika selesai peperangan itu didapati beliau syahid, dan tuan-tuan sekalian, ya, ketika itu ditengok kat badan dia tuan-tuan, badan Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an ada lebih kurang 80 tikaman. Pedang, panah tuan-tuan pada badan jasad Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an. Jadi ayat ini turun kepada Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an. Ini tuan-tuan, mereka memang benar pada janji mereka. Kalau nazar mereka benar. Ya, mereka jujur dalam perjanjian mereka. Dan dalam tafsir Al-Kashaf, Imam Zamakhsyari menyebutkan bahawa sebagian sahabat ya telah bernazar kalau mereka terlibat dalam peperangan mereka akan sabat kekal, mereka akan berjuang sampai syahid. Antara yang bernazar tersebut Sayyidina Uthman, Sayyidina Talhah, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Amr bin Nufail, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan ramai lagi sahabat yang bernazar begitu. Nazar dia tak langgar, dia tak bayar kafarah nazar, dan mereka teruskan apa nazar mereka, apa perjanjian mereka itu mereka benar. Sehingga tuan-tuan pada ayat yang berikut tu ayat 24 lah kan, Allah memuji liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah akan balas tuan-tuan kejujuran mereka. Siapa yang jujur ni? Sahabat. Sayyidina Anas bin Nadar dan seumpamanya tadi, mereka akan dibalas dengan segala kebaikan, dengan kemuliaan tuan-tuan. Maka Allah balas. Sebaliknya untuk orang munafik, Allah akan azab mereka. Ya, kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Taala tuan-tuan. Ini dia dua keadaan yang berbeza antara mukmin dengan munafik. Kerana munafik itu ialah kafir. Tuan-tuan dan dibahaskan juga di sini oleh Syekh Wahbah, ya, disebutkan tentang semuanya tu di atas kehendak Allah, ketentuan Allah Ta'ala. Dari sudut orang yang berdosa, dosa besar, selagi tidak syirik, maka ada peluang diampunkan Allah Ta'ala. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan ampunkan. Begitu juga orang munafik ni tuan-tuan, hidup dia bermusuh dengan Islam, menyusahkan Islam, berkocik sampai ketua, menyusahkan Islam, tapi ujung-ujung tu sampai taubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Okey tuan-tuan, sebab apa? Dasar dia Allah tu Ghafurur Rahim. Tuan-tuan, Allah menerima taubat. Dan tuan-tuan sekalian, selesai di situ kita masuk part yang keempat, iaitu pada halaman 298, ya, apakah kesudahan peperangan dan bagaimana berlaku pengusiran kepada tentera ataupun kepada kelompok Yahudi Bani Nadir, tuan-tuan. Iaitu Allah sebutkan, ya, orang kafir di sini dia kantoi. Bahasa Melayu hari ini sebut koyak. Tuan-tuan Jahanam. Orang kafir, tentera bersekutu kalah, tewas. Baliklah ke tompek masing-masing. Orang munafik pergilah ke kampung rumah masing-masing tadi, ya. Orang yang musyrikin Abu Sufyan baliklah dia ke Mekah. Tuan-tuan kecewa, putus asa, dendam yang tidak dapat ditunaikan, tuan-tuan. Bengkak dia dengan Nabi SAW. Ya, target nak bunuh Nabi, target nak dapatkan harta rampasan perang, semua terbengkalai, tak berlaku sebab Allah bagi ayat yang simple ni tuan-tuan. Wa kafallahu almu'minina alqital. Simple dia ayat tuan-tuan. Allah bagi yang cukup mendalam maknanya. Allah je yang settlekan, tak pergi perang pun. Apa dia? Dua je Allah kirimkan tentera apa? Tentera apa? Angin, taufan, tsunami. Yang kedua Allah kirimkan malaikat. Habis. Ahzab berkecai.
Tuan-tuan, balik kampung masing-masing. Ini tuan-tuan, dan di sini juga yang kita ulang Al-Ahzab itulah tuan-tuan, bagaimana wahazamal ahzab wahdah. Allah lah hanya semata-mata yang mengalahkan tentera Ahzab. Kan? Kan kita bacalah samalah tu, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini tuan-tuan, fala syai'a ba'dah. Ini yang dibaca dalam tuan-tuan, dijadikan sebagai teks sunnah yang dibaca ketika takbir raya. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Memang Allah yang memusnahkan mereka. Dan ingat doa kunut nazilah yang kita baca 5 waktu, kita baca kunut nazilah untuk kehancuran Yahudi, tuan-tuan, untuk Zionis Yahudi, tuan-tuan, Israel. Kita baca Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wazalzilhum. Ini semua tuan-tuan kunut nazilah yang dibaca, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan milik Islam, tuan-tuan, ya. Ini juga dicatatkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq dalam kitab sirahnya, kejayaan milik Islam. Dan akhirnya kita yang menawan mereka, Islam yang menyerang mereka kalau mereka tak nak bayar jizyah. Dan akhirnya tuan-tuan, kita dapat buka, Nabi SAW dapat menawan kembali kota Mekah. Okey tuan-tuan, selesai. Qala, poin yang kelima tentang cerita Bani Quraizah pula. Bani Quraizah ni tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir, dia orang ni cucu cicit Bani Israel lah, cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam. Konon-konon dia orang pergi ke Madinah untuk apa? Konon-konon nak pergi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi Madinah konon apa tuan-tuan? Nak jumpa Nabi. Dalam kitab Taurat, Injil, kitab dulu dah sebut tentang Nabi ni, ciri-ciri Nabi dia dah study tuan-tuan. Dia kata Nabi akan hijrah ke Madinah. Dia pun pergi Madinah tuan-tuan. Konon-konon nak ikut Nabi. Sampai Nabi SAW dulu masa perang, dia tawasul dengan Nabi. Kan orang Yahudi perang sebut nama Nabi, monang. Nabi Muhammad tu tak bangkit lagi, tak lahir lagi, dia tawasul dengan Nabi. Monang orang Yahudi ni. Tuan-tuan, pergi ke Madinah. Walamma ja'ahum kafaru bih. Jumpa Nabi, dia kapi, dia jealous, dia dengki dengan Nabi sebab dia harap Nabi tu daripada bangsa dia, tuan-tuan. Ini cerita Bani Quraizah. Ayat berapa Bani Quraizah ni? 26 dan 27. Dua ayat ni tuan-tuan muncul cerita Bani Quraizah. Okey, tentera Ahzab dah selesai. Perang Ahzab dah habis ya tuan-tuan. Kita nak masuk tentang bagaimana pengusiran Bani Quraizah, tuan-tuan, yang disebut di sini, wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Allah desak kumpulan Yahudi ni tadi untuk keluar daripada dia orang punya tempat pertahanan kubu mereka. Di atas perangai presiden dia masa tu, Huyai bin Akhtab An-Nadhiri, yang mana kita ingat tuan-tuan, dia orang ni apa? Langgar janji. Memang Yahudi ni dia tak akan ikut janji doh. Tengok daripada tahun 48, tahun 24 dulu kan jatuh kerajaan Turki Osmaniyah. Ya, maka muncullah tuan-tuan, kautim antara Malik Saud dengan Wahabi Muhammad Abdul Wahab, kompromi dengan British. Jatuhkan Osmaniyah, katanya jatuh sekali Aqsa. Ingat? Ya, Turki Osmaniyah gugur tuan-tuan, gugur sekali bersamanya Masjid Al-Aqsa. Maka sebab tu orang marah dengan Wahabi ni, sebab dia kompromi dengan musuh-musuh Islam untuk dapatkan kuasa, tuan-tuan kan. Maka inilah dia. Buatlah beberapa siri perjanjian tahun berapa, 48 lah, Camp David lah, macam-macam kan. Kadang-kadang Mesir lah jadi dia punya orang tengah yang berunding. Tapi semua tu habuk, tak guna tuan-tuan. Semua membohong itu. Mereka tetap melanggar perjanjian mereka. Jadi insya-Allah kita harap apa-apa semalam kita tengok kenyataan mereka punya Az-Zaim Ar-Ruhi Al-Marhum Syekh, tuan-tuan, mereka punya Syekh apa tu tuan-tuan, tolong ingatkan saya, Syekh Yasin apa nama dia? Ya, Syekh penasihat agama, tuan-tuan, Syekh tarikat mereka lah di Palestin tu, tuan-tuan, yang mati di bom itu, dah lama lah meninggalnya, 10 tahun lebih. Kalau ingat nanti tolong share kat saya. Dia dah kata tahun 27 Yahudi dah tak ada kat muka bumi ni. Maknanya Israel akan jatuh. Sebab dia ambil kira kitaran Quran yang menyebutkan Islam akan menang, dan dia ambil kira 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 3 seri pusingan. Itu kata dia
tahun 27. Walaupun ada satu penyelidik daripada barat mengatakan tahun 22. Tapi saya boleh percaya lagi yang 27 lah, sebab dia daripada Syekh Yasin apa tuan-tuan, saya tak ingat nama dia. Siapa yang teringatkan tolong share lah. Kembali tuan-tuan, Yahudi melanggar janji. Dia patut tak boleh gabung dengan tentera Ahzab. Dia pun tumpang sekaki juga, dia bengkak juga dengan Nabi tuan-tuan. Dia langgar janji dia. Okey, dah menang. Okey, maknanya orang munafik dah balik cabut lagi. Orang musyrikin dah balik ke Mekah, geng-geng Abu Sufyan tuan-tuan. Syekh Ahmad Yasin. Ya Rais ya. Rais kata Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, maka apa yang berlaku tuan-tuan, masing-masing dah cabut. Jadi Yahudi ni dia duduk Madinah. Balik ke perkampungan dia tuan-tuan, dan dia diminta diusir keluar tuan-tuan. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Nabi SAW dah habis perang, Nabi balik rumah. Ketika tu Nabi di rumah Sayyidah Ummu Salamah. Okey, ingat Ummahatil Mukminin yang kita akan bahaskan nanti. Antaranya Sayyidah Ummu Salamah, namanya Hindun. Tuan-tuan radhiyallahu anha. Nabi dah nak tanggal dah Nabi punya baju besi, tapi datang malaikat Jibril alaihi salam. Jangan tanggal lagi. Perang masih berlanjutan. Jom pergi serang kepada Bani Quraizah yang melanggar janji. Itu cerita dia. Tuan-tuan melanggar janji, maka Nabi SAW pun tuan-tuan pergi ke Bani Quraizah. Dan sebab itu ada hadis yang kita bincangkan semalam kan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi pun dapat perintah dari Sayyidina Jibril kena pergi ke perkampungan Yahudi ni. Maka Nabi kerahkan sahabat, jom semua mesti sampai ke mana, ke Bani Quraizah ni, semua semayang asar dekat sana. Supaya Nabi nak menggesa mereka cepat bergerak ke Bani Quraizah. Kan ada dua aliran. Satu mazhab semayang RNR. Saya khabar semalam RNR mana? Dengkil. Contoh tuan-tuan mereka terima kasih yang bagi respon Syekh Ahmad Ismail Hasan Yasin, nama penuh dia Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Ismail Yasin. Okey, terima kasih pengasas Hamas radhiyallahu anhu. Terima kasih tuan-tuan. Taib. Jadi dua kumpulan sahabat kan, ada yang sembahyang pertengahan jalan sebab waktu maghrib menghampiri mereka, takut nanti waktu asar habis. Ada kumpulan kedua sembahyang memang di Bani Quraizah. Dua mazhab. Nabi benarkan dua-dua. Maknanya tuan, Nabi bagi dalil umum, korang tafsir ikut kefahaman korang. Nabi melatih sahabat jadi mufti. Itu latihan Nabi SAW kepada sahabat. Nabi benarkan dua-dua cerita Bani Quraizah, sebab kata Sayyidina Jibril, pergi terus kepada Bani Quraizah. Dan tuan-tuan kena ingat satu nama yang penting dalam episod ini, iaitu Sayyidina tuan-tuan Muaz, Sayyidina Sa'ad bin Muaz. Tadi Anas bin Nadar kan, Anas bin Nadar radhiyallahu an. Anak-anak matas jangan baik-baik lupa lah. Balik asrama masuk, nak tanya. Tak tanya, tak dapat esok, kono lah kan. Tadi yang perang tadi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, itu turun pada Sayyidina Anas bin Nadar. Adapun ayat ini tuan-tuan turun kepada cerita Bani Quraizah ni yang membuat perundingan perjanjian itu di bawah kuasa dia punya JKKK dia, Tan Sri Muaz, tuan-tuan Sa'ad bin Muaz radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad ini yang berunding. Sayyidina Sa'ad ni merupakan orang yang menjaga kawasan Bani Quraizah itu. Akhirnya tuan-tuan mereka melanggar janji, maka Nabi minta Sayyidina Sa'ad, Sa'ad bin Muaz disettlekan. Sayyidina Sa'ad ni tuan-tuan, hadis ini sebut qumu ila sayyidikum. Ketika dia datang naik dia punya keldai dia tuan-tuan, Nabi suruh bangun semua. Bangun, hormat pemimpin kamu. Kan kita ingat tuan-tuan, Nabi tak suka kalau Nabi datang orang bangun. Itu tanda apa? Tawadhu'. Tapi kita pula macam mana pula orang datang, guru datang kita tak bangun? Macam mana pula mak ayah kita datang kita tak bangun, kita tak sambut? Faham tak tuan-tuan Tu Nabi tegah tu tawadhu' Nabi. Tapi di sudut kita sebagai umat, sebagai murid, tanda respect kita, hormat kita, kita bangunlah. Dalil ini Nabi kata qumu ila sayyidikum, bangun hormat kepada pemimpin kamu. Sayyid ni pemimpin. Sayyidina Sa'ad ni merupakan tuan-tuan, Sa'ad bin Muaz ni pemimpin kaum yang berada di Madinah di situ. Termasuklah rangkaian dia, jajahan dia ialah kawasan Bani Quraizah. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Sayyidina Sa'ad, kau bagi settle dia orang ni, orang Yahudi ni macam mana? Maka Sayyidina Sa'ad tuan-tuan setelah ditanya oleh Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, saya tak bolehlah bagi jawapan, malulah saya.
Kan Nabi ada, tak Nabi kata kamu bagi jawapan. Nabi bagi peluang, memberi ruang kepada Sayyidina Sa'ad sebagai pemimpin untuk membuat keputusan apa yang patut dilakukan kepada pembelot ini di kalangan Yahudi ini. Maka kata Sayyidina Sa'ad, Rasulullah, saya berpandangan macam ni, ya, yang pergi perang tadi tu bunuh dia orang. Adapun mereka punya kanak-kanak, wanita itu kita tawan. Tuan-tuan ya. Maka Nabi kata, laqad hakamta bi hukmillahi ta'ala min fawqi sab'ati arqi'ah atau sab'i samawat. Engkau dah buat hukuman yang sangat tepat. Inilah wahyu yang aku terima, inilah panduan yang diturunkan daripada langit. Tuan-tuan ya. Terima kasih Tuan Rahman Ahzab tentang Yahudi Bani Quraidah, Suratul Hasyar, Yahudi Bani Nadir. Terima kasih atas tambahan maklumat ya tuan-tuan ya. Taib, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Nabi membenarkan keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, yang terlibat perang mereka akan dibunuh, mereka yang tak berperang, anak-anak kaum wanita akan ditawan. Ini adilnya Islam. Kalau tuan-tuan tengok di Palestin tu, dia kan kira dia kalau dah bom tuan-tuan, dia tak kira konon-konon nak mensasarkan pemimpin Hamas. Tuan-tuan nak cari Brigade Al-Qassam, tapi sebenarnya semua dia tapau dibunuh. Semua tuan-tuan yang bukan Israel, yang bukan Zionis tu akan menjadi musuh mereka, tuan-tuan Taib, qala, kemudian barulah tuan-tuan cerita bagaimana Nabi SAW suruh galikan Akhadid, parit, tuan-tuan dan mereka itu dipancung, tuan-tuan sekalian, dan mereka itu dilakukan dibunuh kerana mereka tidak tuan-tuan mengikut perjanjian mereka. Dan ada pun untuk kumpulan yang lain tadi tu ditawan, untuk perempuan dan anak-anak tu ditawan, tuan-tuan ya. Taib, qala wa qadhafa fi qulubihim ru'b. Jadi memang takutlah orang Yahudi ni tadi. Ada yang kena bunuh, ada yang kena tawan, tuan-tuan. Okey, kemudian ayat yang terakhir pada sesi pagi ni, ayat 27. Maka orang Islam dapat mewarisi, menerimalah tanah Bani Quraidah tadi, bumi mereka, harta mereka, harta yang belum dipijak, yang belum diteroka pun perlu diserahkan kepada orang Islam, tuan-tuan jadi maknanya itulah dia tuan-tuan, kuasa Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, kemenangan yang berpihak kepada Islam. Kalau menang tuan-tuan, kita dua, sama ada menang ataupun kita syahid, semua itu merupakan kemenangan sebenarnya. Okey, qala, saya nak teruskan kepada fiqh al-hayati awil ahkam. Antara pengajaran yang belum kita baca tuan-tuan, ada sedikit beberapa poin lagi. Okey, semalam kita dah sentuh sedikit tentang pengagihan harta Bani Quraidah kan, poin yang ke-9, pengajaran yang ke-9 kan. Dah dibagikan untuk Faris, bukan Faris anak kat Madinah ni dah. Faris yang naik kuda, yang berkenderaan dapat 3 bahagian, yang rajil dapat 1 bahagian, sebab dia melibatkan kos. Okey tuan-tuan, dan ingat tuan-tuan, yang dikatakan fisabilillah ni adalah tentera-tentera yang tak ada gaji. Itu masuk fisabilillah yang asal. Dalam zakat, fisabilillah, peruntukan fisabilillah itu ialah untuk gaji tuan-tuan, membeli senjata, keperluan kenderaan untuk tentera Islam, tuan-tuan. Dan saya kira pengajaran yang ke-10 kita dah faham tentang Allah yang memusnahkan tentera Ahzab dengan angin dan malaikat, tuan-tuan sekalian. Yang ini saya dah kira dah selesailah. Poin yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekhuna Prof. Wahbah, iaitu kita ni kalau macam mana berhati-hati pun tuan-tuan, kalau kata nak kono-kono, dia kata macam tu. Sebab tuan-tuan, itu semua merupakan susun atur Allah Ta'ala. Itu kita yakinlah kan. Study, masuk tuition semua, SPM nak 2 tahun belajar study, time PSO sakit, keluar result tak cantik. Itu takdir Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita dah usahalah, buat tuan-tuan, ujung-ujung lalas, prepare dah, hujan contoh. Jadi begitu tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada qada dan qadar Allah Ta'ala. Mati kita, apa-apa ujian tuan-tuan, kita tak boleh lari. Kita buat ikhtiar kita sebagai hamba. Kenapa berubek? Sebab ikhtiar sebagai hamba. Ada YB di Selangor tuan-tuan, dia komplain dah 2 kali vaksin, dia pun kena COVID positif juga. Itu ikhtiar dia lah. Dia ikhtiar nak kono-kono juga. Faham tuan-tuan? Pakai helmet, pakai tali pinggang apa semualah.
Kalau kata nak aksiden, berlaku juga. Kita kena ingat tuan, itu merupakan keputusan Allah Ta'ala. Apa yang Allah janji pasti berlaku. Okey tuan-tuan, itu bab qada qadar yang kita yakin yang kita tak boleh lari lah ya. Tuan-tuan, kemudian perangai orang munafikin kita dah detailkan semalam. Saya ingat saya tak nak ulang lagi lah tuan-tuan. Dan kita punya contoh, kita ingat anak-anak sekalian, uswah dan qudwah. Uswatun hasanah, qudwatun salihah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun kita jawab semalam apa? Isim nakirah, sebab semua sudut Nabi lah sebagai contoh ikutan kita tuan-tuan. Timbul soalan, ikut Nabi ni wajib ke sunat? Kata Syekh Wahbah, ada tak Ustaz Mimi muka surat apa tu? 307. Apakah hukum mengikut Nabi, mencontohi Nabi? Okay, ada dua pandangan. Mazhab yang pertama kata wajib. Asal ikut Nabi ni tuan-tuan hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan daripada wajib kepada sunat. Kan, kalau ada perintah je suruh tu maknanya wajib dah. Tuan-tuan bersugi wajib, sorban wajib, pergi jihad wajib. Tapi kalau ada dalil yang mengatakan tak, sugi tak wajib dah, sebab orang tak bersugi sembahyang dia sah, wuduknya sah, maka jadi sunat lah. Asal perintah itu wajib, kecuali kalau datang yang dalil yang mengatakan perkara itu sunat. Pandangan yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan tuan-tuan, hukum ikut Nabi itu sunat sampai ada dalil yang mengatakan perkara itu wajib. Jadi ada pula pandangan Imam Qurtubi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau wajib urusan agama, perkara urusan dunia jadi sunat. Maknanya urusan-urusan keduniaan, pakaian, makanan, tuan-tuan, bukan aurat tu dah, bukan pakai aurat tu wajib, tapi gaya berpakaian, cara sikat nak belah mana, tuan-tuan, yang itu dia hukumkan sebagai sunat. Kalau perkara dunia, perkara adat, tapi perkara ibadat wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kemudian dalam poin yang ke-15, 14 saya dah baca tuan-tuan, iman bertambah dan berkurang. Iman kita bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kena suburkan iman dengan amalan tuan-tuan. Dan yang ke-15, kita ni kena selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Antara ikhtiar kita ialah doa, selain daripada strategi peperangan, iaitu berdoa. Dan kita dah riwayatkan tuan-tuan, saya dah tulis dalam tulisan saya yang begitu cantik, menawan, abadi itu. Saya dah share dalam, saya tak ingatlah, saya dah share dalam grup dan dalam kita punya ni pun saya dah share dah tuan-tuan, iaitu doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan, ya sarikhal makrubin, ya sarikhal makrubin, wahai Tuhan yang membantu orang yang dalam keadaan kesempitan, kesusahan. Wa ya mujibal muttarrin, wahai Allah yang menerima kami yang sentiasa terdesak, yang sentiasa keadaan yang kritikal. Kata Taibah tu kritikal, muttarrin. Sekarang ni kritikal ni tuan, Covid ni meningkat-ningkat ini. Titik air ni habis semua dah, Covid ni dah habis dah semua tuan-tuan, dah macam lockdown kita kata kan. Mana-mana memang sekarang ni kita diuji tuan-tuan. Jadi kita minta ya mujibal muttarrin. Tuan-tuan ikut ikshif hammi wa ghammi wa karbi. Saya ulang lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Ya sarikhal makrubin wa ya mujibal muttarrin, ikshif hammi wa ghammi wa karbi. Ini dia tuan-tuan, doa. Ya kritikal juga ke Taibah kan. Hafal doa ni Taibah, baca nanti insya-Allah. Semua negatif insya-Allah, semua sihat. Ya, abnak kita pun ramai, Kak Limah kita di Tampin, Ustaz Amin di STJ. Ramai jemaah kita tuan-tuan, orang Masjid Surah banyak yang perlu dirawat di hospital, ditahan di ward dan sebagainya. Kita doakan dengan berkat doa Nabi ni tuan-tuan, doa Nabi dalam perang Ahzab. Jadi insya-Allah jadikan sebahagian amalan kita. InsyaAllah tuan-tuan, Allah singkap kerisauan kita tuan-tuan, kesedihan kita, kritikal kita ni Allah akan angkat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang Syekh Ahmad Yasin punya perjuangan akidah. Perjuangan mereka bukan senjata aja kan tuan-tuan, bukan dengan senjata, tapi dengan iman. Iman tu mendepani segala-galanya. Doa pengharapan kita mendepani segala-galanya. Datang selepas tu ikhtiar, usul-usul yang lain tuan-tuan. Maka makbul doa Nabi SAW tuan-tuan. Datang Sayyidina Jibril bagi berita gembira dan runtuhnya kepakatan tentera bersekutu Al-Ahzab. Tuan-tuan sekalian yang ke-17,
16, 16 tadi kita dah faham, Sayyidina Anas bin Nadar dan sahabat-sahabat Nabi tunggu sahaja giliran orang munafik cabut lagi kan. Sahabat tuan-tuan tunggu bila giliran kami ni. Tak sabar ni nak pergi jihad. Ni tuan-tuan Nombor 17. Tuan-tuan, Allah pasti membalas kebenaran as-sidq. Dia jaziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Yang benar Allah akan balas, tuan-tuan, Allah akan bagi balasan. Tidak di dunia, kita pasti menerima balasan ini di hari akhirat nanti insya-Allah, tuan-tuan Okey Lang, terima kasih dengar Lang, Alang Port Listen, terima kasih Alang duduk kajang, terima kasih doa dengar sekali. Baik tuan-tuan sekalian, poin yang pengajaran yang ke-18 yang disertakan oleh Syekhuna Dr. Wahbah, tuan-tuan, iaitu disebutkan bahawa orang yang tuan-tuan, tentera-tentera tadi tu dia siapa? Tentera bersekutu tadi balik kampung tanam jagung. Khal bukan kha. Tuan-tuan balik kampung. Abu Sufyan balik ke Tihamah. Uyainah balik ke Najd. Ni semua Hijaz lah ni dulu, Mekah lah. Semua balik kampung tanam jagung. Munafik pergi bersembunyi kat rumah masing-masing balik. Tuan-tuan, Bani Quraizah tadi tu yang ditawan, yang Nabi SAW mendapat perintah Sayyidina Jibril alaihi salam untuk memusnahkan mereka, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, dan saya sebutkan tadi bahawa orang Bani Quraizah ni dia nak cicit Nabi Yaqub alaihi salam, Bani Israel. Konon-konon nak bantu Nabi, nak beriman dengan Nabi, tapi dia tengok Nabi, tuan-tuan, mereka tidak berlaku yang mereka rancang. Mereka belot, tuan-tuan, mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada penutup itu Syekh Wahbah menyebutkan berita gembira, orang Islam akan menawan Farsi dan Rom. Tuan-tuan, Islam itu akan mengurus, akan mentadbir Islam itu, tuan-tuan. Tapi Islam itu dapat kejayaan, kita kena penuhilah prasyarat kemenangan itu. Bayang subuh pukul 7.45, pukul 8.30, macam mana nak menang, tuan-tuan? Lekor dik menyanyi kerja kan. Tuan-tuan, Quran tak baca, orang kita penuh dengan kejahilan, sibuk cerita laksa, sibuk cerita Lefa punya Dondo, itu sibuk tu dia pun sama menyampuk semua. Quran tak baca, tafsir tak belajar, tak menang dah macam tu, tuan-tuan. Kalau kita lekor lah dengan perkara-perkara ni, tuan-tuan, kita tak akan menang. Islam tak akan menang, tuan-tuan. Saudara kita di Palestin pun tidak dapat kemenangan kalau kita tak sama mendoakan mereka, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, saya kira 3 hari kita telah berjaya membaca kisah yang sebenarnya memang kritikal. Perlukan kesabaran untuk kita belajar tentang bagaimana strategi perang Khandaq ini ataupun perang Ahzab ni, tuan-tuan. Ayat 9 hingga 27. Alhamdulillah. Dan selesai juga bab Bani Quraizah. Dan insya-Allah esok kita akan lanjutkan tentang isteri-isteri Nabi SAW, ayat 28 hingga kepada ayat 30. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sebelum bersurai, saya nak nak ijazahkan amalan Al-Latif. Okey, saya harap semua boleh baca, sama ada Abna' Ja'fari di Seremban ataupun di Puncak Alam ataupun di mana saja tuan-tuan yang mengikuti pengajian pagi ini. Maka saya nak sampaikan zikir Al-Latif. Dia beza Kak Muhaidah. Kalau Ya Latif, kalau perkataan Ya, dia jadi Latif, tak ada alif lam. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Standard kita baca 129. Okey, tuan-tuan, Ya Latif tu 129. Tapi Ya Latif ni, kata Syekh Saleh Ja'fari, berdasarkan masyayikh daripada Jazair, dikatakan kalau Ya Latif untuk menarik rahmat, kita nak baca Al-Latif, tambah alif lam. Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Okey tuan-tuan, basic tuan-tuan bacalah 129 dengan niat menolak bala lah. Kita bantu diri kita, kita jaga diri kita dengan memohon bantuan Allah. Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif baca. Tuan-tuan, kalau boleh kita nak baca berapa? 6641. 6641. Okey tuan-tuan, cara dia macam mana? Kalau tak terdaya buat seorang-seorang, tuan-tuan share dalam grup tuan-tuan. Masing-masing ada grup kan, grup WhatsApp kan. Keluarga 21, Cikgu Lela dia bawa tim dia. 6641. Kalau ada 10 orang, bagilah seorang berapa? Seorang 600.
Kalau 10 orang 600 orang, nak cukupkan 6,641 lebih kurang itulah 6641 tuan-tuan. Tu jumlah yang tuan-tuan share baca. Malam ni insya-Allah, malam ni kelas saya Ilham Nafi', kita online ikut FB Sahah. Malam ni Ilham Nafi', lepas tu kita baca Yasin 41. Baca Yasin 41 dan kita baca doa Al-Latif. Saya akan bacakan doa Al-Latif ikut wirid harian Syekh Soleh. Tuan-tuan, wirid yang Syekh baca pada hari Khamis ni ada satu wirid Al-Latif, Ya Latif. Itu saya akan bacakan, saya akan pimpin, tuan-tuan aminkan doa tu nanti. Makna daripada pagi ni sampai petang kan, masing-masing susun jadual. Boleh siapkan 6,641 Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Dia tak panjang lah tu dah. Tapi tuan-tuan nak libatkan keluarga, bagus. Kawan-kawan, anak-anak, baguslah. Tuan-tuan bagilah masing-masing tu. Cukupkan, bagikan 6,641 bagi 11 orang. Bagilah. 6,641 bagi 20 orang. Bagilah. Tuan-tuan, cukupkan jumlah 6,641. Malam sekarang pukul 8.45 kita baca doa. Saya mula kelas pukul 8 lebih kurang 20 minit saya baca Ilham Nafi', setengah jam kita baca Yasin 41. Sekitar 8.45 tuan-tuan aminkan doa bersama insya-Allah ya. Jadi saya harap boleh viralkan jumlah 6641. Tuan Rais tolong 6641 ni dibahagikan dalam grup masing-masing, baca, bahagikan ikut kemampuan dan pastikan cukup jumlah 6,641 insya-Allah. Dengan berkat Al-Latif Ismullahil A'zam akan diangkat musibah dan ujian yang sedang menimpa kita semua tuan-tuan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita baca Al-Latif saja. Ya, Ilura Liam kita baca Al-Latif saja. Yang Ya Latif tu kita baca kemudian. Tak perlu baca Ya Latif. Kita baca Al-Latif. Kalau nak mulakan, kita mulakan dengan Fatihah ya sekali. Lepas tu kita lepas Al-Fatihah kita selawat Nabi SAW yang kita tahu dan kita bacalah Al-Latif. Kalau jumlah lebih kurang berapa? Kalau contohnya 21 orang 300 tuan-tuan pandai-pandailah bagi tuan-tuan. 6641 bagi ikut grup. Ya, saya ijazahkan amalan ni Abang Ramlan dan semua yang mengikuti pengajian insya-Allah. Dan kalau sempat malam ni kita aminkan doa bersama pukul 8.45 sebab tak tahulah surau An-Nur masih buka ke bang? Abang Ramlan, surau An-Nur masih buka ke? Kita di sini habis tutup dah ni. Ya, kalau buka mungkin abang ke surau lah baca Yasin. Tapi kalau tak buka kita berjemaah di rumah. Jadi tuan-tuan terus buka je lah FB. Ya, kita baca sama-sama doa dan siapkan amalan 6641 termasuk Abang Syafi'i Kusni kita di India ya. Abang Syafi'i kita bertugas sekarang di India pun alhamdulillah. Mungkin Ansonsu boleh baca dengan akak berdua dengan anak-anak ke tuan-tuan. Okey, alhamdulillah surau An-Nur masih buka untuk 20 orang. Semoga istiqamah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.